ما بقي من شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وقراءة القرآن يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان. اللهم ارزقنا ليلة القدر في هذه السنة وفي كل سنة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, pertama sekali saya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat hadir untuk memenuhi jemputan kuliah maghrib pada malam ini. Dan yang saya kasihi, saya hormati Al-Fadil Ustaz Imam kita Al-Habib Lutfi, hafizahullah wa ra'ah wa matta'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Yang saya kasihi, saya sayangi Al-Fadil guru kita Ustaz Ali hafizahullah wa ra'ah, para masyayikh, para habaib, tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan guru, para asatidah, ustazah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Guru kita Habibna Habib Omar pesan, kalau ditakdirkan seseorang itu dia bertaubat di usia senja, maksud dia bertaubat lambat, mungkin ketika umurnya sudah lanjut, lalu dia bertaubat, itu bagus, alhamdulillah. Cuma orang yang sebegini dipesan 4 waktu jangan disia-siakan. Ini kata Habibna Habib Omar. Pertama sekali waktu maghrib sampai isya. Kalau seseorang itu dia bertaubat di akhir usia senjanya, mungkin di zaman muda dulu dia suka-suka macam tu, tetapi di usia senjanya, di umur dah lanjut, baru dia nak bertaubat, itu pun alhamdulillah. Tapi jangan pandang belakang lagi. 4 masa ini jangan disia-siakan, dipenuhi dengan amalan. 1, maghrib dengan isya. Sebab di antara maghrib dengan isya ini ada satu solat yang namanya solat awwabin. Al-Imam Ibn Khuzaimah di dalam sahihnya, demikian Al-Imam At-Tabarani menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam menyebutkan, man shalla ba'da al-maghribi 6 raka'atin. Siapa yang solat lepas maghrib, solat sunat 6 rakaat, lam yatakallam fima bainahunna bisu, tidak diselangi ketika dia mengerjakan 6 rakaat solat tadi itu dengan perkataan yang tidak baik. Udilna lahu bihi ibadata fintai 10 sanah. 6 rakaat yang dikerjakan tadi itu menyamai 12 tahun ibadah diterima oleh Allah. Ini amalan panjang umur. Maksud, mungkin orang itu umurnya 50 tahun, kalau dia kerjakan solat itu, ia seperti 12 tahun ibadahnya diterima oleh Allah, maka seolah-olah umurnya 52 tahun. Kalau umurnya tadi 50 tahun, 62 tahun untuk satu malam.
Kalau malam esok dia kerjakan, tambah lagi 12, 62 campur dengan 12, 74. Begitulah. Sebab itu para salafun salih, waktu maghrib dengan isyak mereka tidak nak sia-siakan. Kalaupun mereka benarkan anak-anak bermain kalau di rumahnya selepas isyak nanti, tapi maghrib dengan isyak tak. Nah, itu kita ikut para salafun salih, para habaib, para masyayikh, para awliya. Fatashabbahu fa illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Yang kedua, waktu malam. Terutama sekali waktu sepertiga malam yang akhir. Itu rahmat Allah sangat dekat ketika itu, kecuali pada malam Jumaat malam. Itu Habib Umar sebut, malam lain 1/3 malam yang akhir rahmat sangat dekat dengan bumi ini, kecuali malam Jumaat, Khamis malam Jumaat, rahmat Allah turun seawal maghrib. 2, 3, subuh dengan terbit matahari. Sebab di situ ada satu solat namanya solat sunat isyraq ataupun solat sunat duha. Masyhur solat sunat isyraq. Pahala besar. Nabi SAW menyebutkan man sallal ghadata fi jama'atin. Siapa solat subuh berjamaah. Satu, subuh berjamaah. Thumma qa'ada, lalu dia duduk tempat dia solat tadi. 2, apa yang dia buat? Yadhkurullah, ingat Allah, berzikir, baca Quran, majlis ilmu macam ni, talaqqi, hatta tatlu'a asy-syams, sehingga matahari naik. Matahari naik, kalau ikut fuqaha jumhur, 1 jam 20 minit daripada waktu subuh itu namanya waktu syuruk. Syuruk tu maksudnya isyraqatis syams, matahari naik, matahari terbit, tak naik lagi, terbit. Katalah kita ambil mudah-mudah pukul 6 subuh, 1:06, pukul 6, 1 jam 20 minit itu waktu syuruk. Maksudnya pukul 7:20. Kena? Jumhur nak dikatakan waktu solat sunat isyraq ataupun duha masuk, tambah 16 minit daripada 1 jam 20 minit tadi, 7:20. Nah, kalau ikut kitab-kitab fiqah yang lama, biqadri rumhin, dengan qadar tombak. Kalau modernnya 16 minit. Kalau ikut Habib Allahumma salli ala Muhammad, Ibrahim bin Sumaid, 17 minit ihtiyat, kita ambil 17 minit saja. Masya Allah, Habib Zain ibn Ibrahim ibn Sumaid kata 17 minit, kita ambil ihtiyatan 17 minit. Jadi 1 jam 20 minit waktu syuruk campur 17 minit. Waktu itu namanya waktu solat sunat isyraq. Jumhur ulama mengatakan solat sunat isyraq itulah solat sunat duha, jumhur. Tapi Al-Imam Al-Ghazali mengatakan tak, sebab itu bersempena dengan isyraq, sebab itu solat sunat isyraq. Lebih baik boleh kita ikut jumhur, nak duha boleh, tapi kalau ikut pendapat Imam Al-Ghazali pun tidak mengapa, sebab beliau juga fuqaha, faqih yang besar di dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Syekh Abdul Samad Al-Filimbani dalam kitab beliau Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, beliau sebut di tatimmah kitab Hidayatus Salikin, pegang pendapat Imam Al-Ghazali, walaupun mungkin beliau menyalahi fuqaha yang lain. Ala kulli hal, nak guna jumhur duha selalu terus, tapi kalau ikut Imam Al-Ghazali, buat dahulu isyraq, baru buat solat sunat duha. Lebih banyak, sebab dalam kaedah mazhab kita Syafi'i, ma aktsara fi'lan aktsara fadla, apa yang banyak dibuat dapat banyak pahala, gitu nah. Subhanallah hadirin, pahalanya masya-Allah. Thumma shalla rak'atain, dia tunggu waktu naik tadi itu, dan dia solat 2 rakaat duha. Boleh isyraq lebih bagus,
kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Kalau dia buat tadi tu subuh berjamaah, tak balik dulu, duduk tempat dia solat, di rumah baik, di sini baik, ingat pada Allah, zikrullah dalam makna yang lebih luas, dan sehingga matahari naik, tapi kena solat 2 rakaat. Itulah sebab kalau para masyayikh, para habaib, kalau ceramah lepas subuh jarang berhenti awal, menunggu sampai waktu syuruk. Itu tujuannya. Mereka nak supaya kita jangan balik dulu dan solat 2 rakaat. Pahalanya kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Dia dapat pahala 1 haji dan 1 umrah, tammatin tammah, sempurna. Ini Sayyidul wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat punya ihsas yang sangat tinggi, sensitif yang sangat tinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sayang kepada umat. Kalau di satu kawasan boleh dapat pahala, biar di seluruh kawasan lain dapat pahala. Sebab itu diqiyaskan. Kalau penduduk Makkah setiap hari dapat pahala umrah, sebab di situ ada Kaabah. Bagaimana dengan penduduk Madinah? Tidak ada Kaabah di situ. Tapi ihsas Nabi itu, sensitifnya Nabi, inginkan juga biar umat di Madinah dapat juga pahala umrah. Sehingga Nabi sebutkan, man tatahhara fi baitihi, siapa yang berwuduk di rumahnya, thumma ata Quba'an, lalu dia datang ke Masjid Quba. Masjid Quba 15 minit daripada Haram di Madinah. Thumma salla rak'atain, dan dia solat 2 rakaat, tahiyyatul masjid, duha dan sebagainya. Pahalanya seperti 1 pahala haji, 1 pahala umrah. Itu yang kita selalu kalau kita ziarah di Madinah Al-Munawwarah, mutawif, pesan nanti berwudukna di hotel dan kita menuju ke Quba, dapat 1 pahala umrah. Orang Madinah dapat umrah. Orang di Masjid Al-Bukhari kita ni, Kaabah tak ada, Quba tak ada. Nah, boleh tak dapat pahala umrah? Bukan sahaja umrah, haji pun dapat. Tapi syarat solat subuh berjamaah, duduk di tempat dia solat. Ai fi makanil ladzi shalla fi, tempat yang dia solat. Itu pendapat lebih kuat, bukan di tempat yang dia solat di atas sajadah ini. Sebab kadang-kadang lepas kita solat, kalau waktu tak ada PKP kan kita duduk kadang-kadang berselerak. Yang penting di dalam masjid ini, jangan keluar dahulu sampai matahari naik dan solat. Itu ihsasnya Sayyidul wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, di antara waktu asar dengan maghrib, itu pahalanya sangat istimewa. Jadi dihafal 4 waktu ini, jangan disia-siakan. 1 maghrib hingga isya. Semua waktu itu bernilai bagi orang yang tahu nilai, tetapi 4 ini memang sangat istimewa banding dengan yang lain. 1 tadi maghrib sehingga isya, sebab ada solat awabin. Yang kedua, waktu malam, terutama sekali 1/3 malam yang akhir sampai ke subuh. Nah, di situ ada tahajud yang afdal dan sebagainya. Isra dan Mi'raj berlaku waktu itu. Yang ketiga, antara subuh sampai terbit matahari. Yang keempat, asar sampai maghrib. Dia ada zikir-zikir yang tertentu. Sebab itu orang-orang yang berjalan pada Allah, 4 waktu ini tidak disia-siakan. Sedikit kita bincangkan dan kita manfaatkan nasihat, wasiat daripada ulama ahlul syariah dengan ahlul haqiqah, iaitu Al-Imam Abi Hamid Zainuddin Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. InsyaAllah kita berhenti, insyaAllah. Sebab anak kalau ceramah di masjid negeri dia sebab waktu PKP ni dia berbeza sedikit. Mungkin masjid ni tak tahu saya diterapnya. Biasanya kalau anak ceramah sana insya berhenti terus. Mana? Al-Imam Al-Ghazali, beliau ulama faqih, ulama fiqh, sebab itu disebut faqih.
dan lebih menonjol sebagai ulama ahli haqiqah tasawuf. Walaupun sebenarnya beliau adalah faqih besar dalam mazhab Syafi'i. Buktinya kitab karangan guru beliau lebih panjang tebal ni, meja ini, Nihayatul Matlab, lebih kurang 40 jilid, karangan Al-Imam Abu Al-Ma'ali Abdul Malik Imam Al-Haramain, iaitu Al-Imamul Juwaini. Beliau mengambil Mukhtasar Al-Muzani, Mukhtasar Al-Buwaiti, mukhtasar yang lain, karangan Ashabul Wujuh, anak-anak murid kanan Imam Syafi'i, meringkaskan kitab Beliau ambil ringkasan ini dan disyarahkan menjadi lebih 40 jilid tebal dengan nama Nihayatul Matlab, Al-Imam Al-Juwaini. Al-Imam Al-Ghazali, anak murid beliau, meringkaskan 40 jilid tadi ini menjadi 8 jilid dengan nama Al-Basit. Dan beliau tak puas hati. Dalam 8 jilid tadi fiqah diringkaskan lagi jadi 6 jilid Al-Wasit, pertengahan. Ringkaskan lagi jadi 3 jilid Al-Wajiz. Ringkaskan lagi menjadi 1 jilid Al-Khulasah. Siapa yang buat semua ini kalau tidak Al-Imam Al-Ghazali? Daripada kitab Al-Wajiz inilah nanti Al-Imam Ar-Rafi'i mensyarahkan menjadi 6 jilid lagi dengan judul Fathul Aziz, syarah kepada kitab Al-Wajiz. Daripada sini juga timbul kitab Rawdatul Talibin, karangan Al-Imam Muhyiddin Yahya ibn Sharaf, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan daripada sini juga timbul kitab Minhaj, iaitu Minhaju At-Talibin Al-Abidin Imam Al-Ghazali, Minhajut Talibin. Dan Minhaj ini nanti akan disyarahkan oleh imam selepas beliau, iaitu Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami yang meninggal tahun 974 Hijriah, 8 jilid tebal, Tuhfatul Muhtaj, syarah kepada kitab Minhaj. Dan datang imam selepas beliau sedikit yang meninggal tahun 1400 Hijriah, Al-Imam Syekh Ramli As-Saghir yang kecil, Al-Kabir bapa beliau, dengan 10 jilid tebal, iaitu kitab Nihayatu Al-Muhtaj, syarah kepada kitab Minhaj. Kitab-kitab besar ini tadi hadirin datang daripada mana? Al-Wajiz. Siapa yang karang? Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Ghazali. Masya Allah. Karena itu beliau ketika menulis kitab Ihya Ulumuddin, kata guru kami Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjuri An-Nadawi Al-Maliki, inilah dia kitab tasawuf yang bersepadu. Tasawuf, lebih pada tasawuf na'am, tapi bersepadu. Kenapa? Sebab mensyarahkan, membicarakan juga tentang tauhid, tentang juga fiqah. Istimewa beliau ini keistimewaan Al-Imam Al-Ghazali, kerana beliau ulama fiqah, faqih, dan beliau juga ahli sufi. Beliau gabungkan dua ini, sehingga ketika beliau menulis kitab ataupun perbicaraan tentang solat, beliau tidak cukup seperti fuqaha lain. Kalau fuqaha lain Kitabu As-Salah gitu, beliau tak. Kitab Asraris Salah, kitab rahsia-rahsia salat. Sebab bukan hanya dalam perbicaraannya fiqah, tapi beliau gabungkan dengan tasawuf. Sama juga dengan siyam. Beliau tidak cukup dengan babus siyam, tak, tapi bab asraris siyam, bab perbicaraan tentang rahsia-rahsia puasa. Tidak mungkin orang tahu rahsia asrar kalau sirnya tidak hidup. Sir yang ada dalam diri kita ni kalau tak hidup, tidak mungkin orang tahu rahsia. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak ada apa-apa tak boleh nak bagi, bermakna dia ada apa-apa. Itulah istimewanya kitab Ihya Ulumuddin. Kena milikilah, setiap kita kena miliki kitab ini. Malah ini dipesan oleh Al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibadi wal Bilad, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau pesan untuk kita selalu melazimi membaca kitab Ihya dan karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Sebab kitab ini ada nur. Kitab ada nur, seperti aurat, Ratib Al-Haddad, Ratib Al-Adrus, Ratib Al-Attas. Itu ada sir.
yang nanti kalau letak di sini, dia jadi menghidupkan asrar. Guru kami Al-Habib Saleh Malang katanya semalam kena gempa katanya ni Malang, dekat Malang. Di situ ada seorang ulama besar, Habib Saleh Ibn Ahmad Malang, ulama hadis, anak murid kepada Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Kita doa mudah-mudahan di Malang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, para masyayikh, para habaib, ulama kita. Beliau pernah sebut, yang saya ingat apa yang disebut oleh Al-Habib Saleh, beliau sebut lazimi 3 ratib ini: Al-Idrus, Al-Attas, Al-Haddad. Setiap wirid ini ataupun ratib ini ada sir, beliau sebut. Ni saya dengar sendiri daripada telinga beliau. Cuma kata beliau, kalau masa terlalu sibuk hanya boleh membaca 2 je, sepatutnya baca 3. Lazimi Al-Attas dengan Al-Haddad. Ini pesan beliau dia. Sebab beliau kata sir yang ada di dalam Al-Idrus ada di dalam Al-Attas. Tapi kalau memang sibuk sangat, cuma 1 je boleh kita amalkan. Beliau kata jangan tinggal baca Al-Haddad, Ratibul Haddad, Ar-Ratibul Syahir. Sebab sir yang ada dalam Ratib Al-Idrus ada di dalam Al-Attas. Sir yang ada di dalam Al-Idrus, Ratib Al-Idrus dan Al-Attas ada di dalam Al-Haddad. Gitu. Cuma Imam Al-Haddad, seperti yang saya bacalah, kalau salah tolong betulkan. Beliau pernah pesan Ratib Al-Haddad dibaca waktu malam, jangan dibaca waktu siang. Wallahu alam, apa rahsianya wallahu alam. Itu yang ana peganglah. Walaupun zikir di situ kan daripada Quran, hadis, baca bila-bila pun tak masalah. Kita tidak tahu ketika beliau mendapat ilham menulis ataupun menyusukan Ratibul Haddad ini, kenapa beliau nasihatkan dibaca malam tu, wallahu alam. Antara hikmahnya supaya siang boleh dibaca ratib-ratib yang lain, Hizbun Nawawi, Hilbul Izzah, Uradus Sakaran dan lain-lain. Al-Imam Al-Ghazali itu ulama ahli al-haqiqah dengan syariat. Kitab beliau sangat masyhur dan barakah dan karamah. Tidak ada masjid, surau, madrasah, universiti, pesantren dalam dunia ini melainkan mesti ada kitab Ihya Ulumuddin. Itu nama barakah. Ma kana lillahi yabqa wa ma kana li ghairihi yafna. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, ketika menulis kitab Muwatta, ada orang bertanya, Tuan Imam, kenapa tulis lagi kitab Muwatta? Qad sabaqakal akharun, sebelummu telah ada yang menulis. Beliau jawab dengan jawapan tadi itu, menjadi tinta emas dalam sejarah. Ma kana lillah yabqa wa ma kana li ghairihi yafna. Apa yang ditulis ikhlas pada Allah kekal, tidak ikhlas itu akan sirna. Imam Al-Ghazali meninggal tahun 505 Hijriyah. Kita sampai sekarang 1442 baca kitab ini. Kita nak ambil dalam beberapa minit lagi, mudah-mudahan seperti yang Habib minta ana bicarakan di ambang Ramadan ini, supaya kita ada peningkatan dalam ibadah puasa dan ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Al-Faqir juga dapat amalkan. Tidak semestinya ketika saya berbicara saya yang menguasainya, tidak. Mungkin saya yang paling teruk daripada tuan-tuan, tapi kita berkongsi apa yang telah ditulis dan telah dialami oleh ahlullah, para awliya yang sudah sampai ini, al-wasilin ila Allah. Kata beliau tentang puasa ini, kita kena berpuasa jangan hanya tahap syariat semata-mata, mesti sampai kepada hakikat. Sebab itu beliau Al-Imam Al-Ghazali ketika membicarakan tentang puasa, beliau mengatakan bab asraris siyam, bab rahsia-rahsia puasa. Terus beliau cerita puasa ini ada 3 tingkat.
Ini selalu kita amal, selalu kita dengar. Tapi mudah-mudahan malam ni kita dapat manfaat. Pertama sekali, saumul umum, puasa orang awam. Puasa ini tidak lebih kafful batni wal faraji an qada'i syahwat. Menahan perut, jangan makan, jangan minum, dan menahan, kemaluan daripada memenuhi syahwat bersama suami ataupun isteri di siang hari. Itu je. Puasa ini sah, tapi belum tentu makbul. Dia ada dua, satu sah, satu makbul. Sah tidak perlu qada sebab sudah mencukupi syarat, tapi belum tentu makbul di sisi Allah. Kita bagi perbandingan mudah begini. Masjid Al-Bukhari ini perlukan kaki tangan baru. Tarikh akhir hari ini pukul 12. Ada seorang datang pukul 11 dengan envelope, dalam tu ada dokumen macam-macam. Sudah pasti pegawai masjid akan ambil envelope itu sebab bila dia checklist semua sudah lengkap. Itu namanya sah. Apa yang diminta semua ada dokumen. Tapi belum tentu makbul. Arti nanti borang tadi dibawa pada Fadil Ustaz Tuan Imam Habib kita, ni Syekh Ali kita dan yang lain mesyuarat. Tengok kriteria orang ini boleh tak boleh. Nah, tiba-tiba ada perkara yang pihak masjid tak apa nak berkenan. Nah, akhirnya diambil tadi tu borang tapi mardud, bukan makbul. Itu yang namanya sah, cukup syarat tapi mardud, tidak makbul. Begitu juga solat, apakah namanya ibadah, apakah namanya solat, puasa, zakat, haji, semua sekali. Jangan sekadar sah, jangan sekadar sah, tetapi kita nak makbul di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebab itu nanti ada orang yang berpuasa, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa ramai orang yang berpuasa tak dapat apa pun daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga sahaja. Wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Berapa ramai orang yang bangun malam tak dapat apa pun melainkan letih berjaga malam sebab tidak makbul. Kena khair. Yang kedua, yang ketiga dulu. Satu, saumul umum, puasa orang awam. Yang kedua, saumul khusus, puasa orang khusus. Yang ketiga, saumu khususul khusus, puasa orang yang terlebih khusus. Ini payah sikitlah kita nak gapai. Sebab puasa ini puasa para anbiya, puasa siddiqin dengan awliya. Puasa ini saumul qalbi, puasa hati mereka. Anil himamid daniyati wal afkarid dunyawiyah wa kaffuhu amma siwallah bil kulliyah. Puasa hati daripada keinginan-keinginan yang rendah dan pemikiran-pemikiran keduniaan, makan, minum, lebih kepada begitu. Itu sudah cukup untuk mencederakan pahala puasa mereka itu. Dan tidak ingat selain daripada Allah bil kulliyah, secara kulliyah. Itu payah sikitlah kalau kita nak menggapainya. Tapi paling kurang, ma la yudraku jullu la yudraku kullu. Apa yang tak boleh dapat semua jangan tinggal semua. Paling kurang yang nombor 2 ni, iaitulah puasa khusus. Apa dia puasa khusus? Paling kurang kaffus sab'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wasairil jawarihi anil atham. Jaga pendengaran, penglihatan, lidah, tangan, kaki, seluruh anggota badan. Jangan buat maksiat. Itu saja. Jangan buat maksiat. Kalau dapat kawal itu, Masya Allah, itu sudah memadai. Al-Imam Al-Ghazali bagi panduan, nak dapat puasa yang kedua ini paling kurang 6 syarat dipenuhi. 1, jaga penglihatan. Sebab an-nadharatu sahmun min sihami iblisi masmumun.
wa man tarakaha min makhafati baddaltuhu imanan yajid halawatahu fi qalbi. Pandangan melihat perempuan dengan syahwat ataupun perempuan melihat lelaki dengan syahwat, itu adalah panahan daripada panahan-panahan iblis yang beracun. Panah kalau kena kat sini kan sakit, tapi kalau tak beracun tidak mudarat sangat. Kalau beracun nanti dia masuk dalam darah ni, blood circulation, sampai ke organ-organ, boleh mematikan. Begitu cepatnya memusnahkan, mencederakan batin kita. Siapa yang tinggalkan ia walaupun dia boleh lihat, badaltuhu imanan, aku akan gantikan ia dengan keimanan, yajid halawatahu fi qalbi, dia akan rasa manis sangat dalam hatinya. Itu sebab itu para masyayikh jaga pandangan. Nabi sebut pada Sayyidina Ali, ya Ali, al-ula laka wa laysat alaka thaniyah. Ya Ali, pandangan pertama kalau terlihat perempuan itu dimaafkan, tapi yang kedua itu jadi dosa. Dalam riwayat yang lain, ya Ali, al-ula laka wa thaniyatu alayka. Wahai Ali, yang pertama itu dimaafkan, yang kedua jadi dosa pada kamu. Karena itu dijaga pandangan. Tidak semestinya menunduk begitu, tidak, tetapi dijaga pandangan. Jangan melihat perkara-perkara yang haram. Keaiban orang pun begitu juga. Tapi melihat sesuatu yang memberi pahala. Athar menyebutkan ada 4 perkara lihat sahaja dapat pahala. Al-Quran, muka mak, langit dengan Kaabah. Lihat 4 ini sahaja dapat pahala, sebab semuanya reflect pada Allah. Lihat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW daripada Allah. Ingat Allah, petunjuk. Ibu kita dilahirkan oleh ibu oleh datuk, nenek. Ingat semuanya datang daripada Allah. Langit ini sebegitu luas, tidak jatuh, maha kuasanya Allah. Kaabah, di situ tempat dimuliakan Allah. Idhafah, Baitullah itu idhafatu tashrifin wa ijlalin wa i'zamin. Kerana diidhafahkan dengan Allah. Ingat di situ qiblah pada yang satu hanya Allah. Melihat yang baik-baik, melihat orang salih. Ru'yatus salihin tujziyul qulub. Melihat wajah orang salih itu boleh menyebabkan hati kita terhibur. Ishabu man dzakarakum billahi ru'yatuh, pesan Nabi. Hendaklah kamu bersahabat dengan orang yang ketika melihat mereka kamu ingat kepada Allah. Para sahabat kalau lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, idza ra'ainaka raqqat min qulubina. Ya Rasulullah, ketika kami melihat Tuhan, terangkat tarakki akan kerohaniah kami. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyebutkan, ma ra'aina manzaran a'jaba min wajhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah kami lihat pemandangan yang lebih indah daripada melihat wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendengaran, jangan mendengar sesuatu yang lara, lebih lagi yang haram. Sesuatu yang haram diucap, haram juga didengar. Mengumpat itu haram, mendengar umpatan juga haram. Al-mughtab wal mustami' syarikani fil itham. Orang yang mendengar, orang yang mengumpat dan orang yang mendengar umpatan sama dosanya itu. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau menyebut al-ghibatu tufsidus shaum. Mengumpat membinasakan pahala puasa. Puasa sah tapi pahalanya berkurangan. Al-Imam Mujahid, beliau menyebut al-ghibatu wal kadhibu yufsidani as-shaum. Cakap bohong dengan mengumpat itu memusnahkan, membinasakan pahala puasa. Pendengaran, dengar yang baik-baik, dengar Al-Quran, dengar qasidah, dengar kalam-kalam ulama. Guru saya pesan, jangan tidak dengar hadis dalam masa 3 hari. Jangan tak dengar hadis. Siapa yang tak dengar hadis dalam masa 3 hari, hatinya jadi keras. 3 hari lagi keras, 3 hari lagi keras, akhirnya jadi mati. Bila mati, hati itu tidak boleh menghayati. Itu bahasa Arab tu,
menghayati tu hayat, hidup. Macam kaki kita kematu tu kan, kematu tu cuba kerat kat situ, tak ada rasa apa, sebab tidak ada rasa feeling lagi, sebab sudah mati. Sebab itu setengah para masyayikh kalau berserban Al-Habib Abdullah Al-Ain Tarim, nah, serbannya macam mana? Serban macam ni, telinga tutup macam ni. Ini bukan sebarang, ini satu isyarat. Jangan cakap benda lara depan saya. Nah, kalau Habib Habib Omar di sini tutup, ini buka sedikit, tengah setengah. Kalau Syekh Nuruddin tengah-tengah gini. Ini isyarat, bukan sebarang. Nah, supaya nak bagi tahu, saya tak nak dengar benda lara, saya tak nak dengar. Lara tu benda harus, tapi kalau banyak dia akan boleh jadi dosa. Ma tajawaza an haddihi inqalaba ila dhiddihi. Bercakap itu harus, tapi kalau banyak sangat boleh jadi haram. Gitu. Masya-Allah. Para masyayikh mengajar kita supaya telinga ini jangan dengar yang tidak elok. Lidah berbicara yang baik-baik, baca Al-Quran. Imam Syafi'i bulan Ramadan beliau khatam 60 kali Al-Quran. Maksudnya siang satu juzuk, malam satu juzuk. Imam Syafi'i diriwayatkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Siang 30 juzuk satu khatam lah, nah. Malam 30 juzuk. Imam Syafi'i 2 kali. Fi ghairi salah, selain daripada solat. Solat tarawih lain lagi. Nah, Syekh Ali lain lagi. Ini fi ghairi salah. Wa hakadha al-Imam Abi Hanifah an-Nu'man. Imam Abu Hanifah begitu. Imam Malik tak mengajar hadis di bulan Ramadan sebab pulun baca Al-Quran. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha baca Quran lepas daripada subuh sampai terbit matahari, lebih kurang 1 jam 45 minit non-stop. Ini bulan Al-Quran, para sahabat, tabi'in membacanya luar biasa. Sebab itu kalau bulan Rajab banyak istighfar, bulan Syaban banyak salawat, bulan Ramadan banyak baca Quran. Kenapa tu? Ulama sebut bulan Rajab bulan bercucuk tanam. Tak mungkin menanam di satu batas ataupun kebun tanah kalau di situ ada rumput rampai, lalang, kertas, ada batu, kayu, dibersihkan dahulu. Ini isyarat istighfar dan taubat. Sebab itu pagi dan petang kita angkat tangan, Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Ana mohon maaf, kita azan dulu. Ana minta izin, sepatutnya berhenti dah. Ana minta izin boleh 10 minit lagi lepas azan. Ana nak habiskan ada 3 poin lagi. Nah, mohon maaf nah, kita azan dulu dia. Afwan. Nah.
InsyaAllah 10 minit. Jaga lidah, sebab lidah ini saghirul jismi kabirul ithmi. Badannya kecil tetapi dosanya sangat besar. Setiap anggota kalau boleh buat dosa ada pengawal. Mata boleh buat dosa, pengawalnya kelopak mata. Telinga boleh buat dosa, pengawalnya gegendang telinga. Maaf, yang di bawah itu boleh berbuat dosa, pengawalnya adalah kedua paha. Semuanya satu pengawal. Sampai pada lidah, dua pengawal. Satu, gigi. Yang kedua, bibir. Kenapa? Bahaya yang nama lidah ini. Nah, sebab itu di dalam kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir ibn Abdul Muttalib Al-Indonesi disebut para sahabat lihat Sayyidina Abu Bakar seperti menggulung sesuatu. Bila dibuka, rupa-rupanya ada batu kerikil. Lalu beliau pun tarik lidah ini. Hal yakubun nas, apakah manusia itu terheret hidung mereka itu di dalam neraka? Kenapa? Kerana bi'alsinatihim, lidah-lidah mereka. Itu kalau digunakan pada perkara yang tidak elok. Kalau digunakan dengan zikrullah, besar sekali pahalanya. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani 'inda ar-rahman. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, besar sekali. Satu istighfar dengan ditinggal selain daripada sayyidul istighfar. Jangan ditinggal istighfar ini. Ada seorang datang dekat dengan Nabi, wa dhunubah. Bahasanya alangkah, bahasanya saya tak sanggup nak terjemah di sini nah. Maksudnya teruklah saya kerana dosaku. Teruklah saya kerana dosaku. Nabi tanya, Masya Allah, kenapa? Rupanya dia berdosa dan dia menyesal. Lalu dia mengungkapkan wa dhunubah. Nabi katakan qul, sebut apa yang saya sebut ni, qul, ikut. Maka dia pun mengikut. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja 'indi min amali. Allahumma, ya Allah, maghfiratuka, keampunanmu, awsa'u min dhunubi, lebih luas, lebih besar daripada dosaku. Saya tahu dosaku besar, tetapi pengampunanmu lebih besar, ya Allah. Wa rahmatuka, dan rahmatmu, arja 'indi min amali, lebih aku dambakan daripada amalku. Apa sangat amalanku ini, tapi rahmatmu lebih lagi dekat, ya Allah. Orang tadi ikut. Setelah dia baca sekali, Nabi katakan naud. Hadis yang lain, a'id, ulang. Dia ulang lagi, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja 'indi min amali. Nabi kata aud, ulang lagi, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja 'indi min amali. 3 kali diulang. Nabi katakan qum qad ghafarallahu laka dhanbak, sesungguhnya Allah telah ampunkan dosa. Tidak sampai 1 minit. Yang tadi diulang, difahami makna dan diselami akan pengertiannya, Allah akan ampunkan walaupun sebanyak buih di lautan. Innahu kana ghafara. Jaga seluruh anggota badan, jangan berbuat maksiat. Yang keempat, tadi jaga penglihatan, kedua jaga pendengaran, ketiga jaga lisan. Yang keempat, seluruh anggota badan, jangan berbuat maksiat. Yang kelima, kata Imam Al-Ghazali, ketika berbuka puasa, jangan makan makanan yang halal terlalu banyak. Halal, tapi jangan banyak, takut nanti mudarat. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitab beliau An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, beliau pesan ketika berbuka puasa, lihat apa yang kamu makan dan lihat di mana kamu makan. Itu penting. Di mana kamu makan, sebab ada tempat yang banyak pembaziran begitu. Nanti kita terikut-ikut hawa nafsu.
Al-Imamul Ghazali menyebutkan orang yang makan terlalu banyak ketika berbuka puasa, takut-takut nanti termakan yang haram, orang ini seperti orang yang tidak makan obat sepanjang 11 jam lebih kurang, tetapi nanti jam yang ke-12 ketika dia makan, ternyata dia makan racun. Apa orang ini? Tak makan obat takut mudarat, tapi ketika dia makan, ternyata racun yang dimakan. Ini kan boleh menyebabkan dirinya musnah dan binasa. Ini bukan orang yang bijak. Sama orang yang mengumpat ketika berbuka puasa 11 jam, 10 jam, jaga mulut dan sebagainya. Tapi ketika nak buka puasa mungkin bersembang dan suka sangat termengata orang lain ataupun bercakap bohong, malah memfitnah orang lain. Kata Imamul Ghazali, orang ini seperti membina mahligai yabni qasran wa yahdimu misra. Orang ini membina istana mahligai, tetapi kota tu diletupkan, diruntuhkan. Apakah orang ini orang yang bijak? Dia spend berapa juta untuk buat mahligai, dah siap elok dengan semua furnitures, dengan semua equipments, tiba-tiba diletupnya kampung itu. Apakah bijak orang ini? Al-Imam Al-Ghazali bagi kita fikir. Sebab salah satu cara tarbiyah adalah dengan cara muqaranah, supaya kita dapat senang memikirkan. Yang terakhir, ketika buka puasa, kata Imam Al-Ghazali, bawa dua sifat. Satu, khauf, bimbang. Yang kedua, raja, mengharap. Bimbang puasa kita tak makbul. Diterima tu mungkin, sah tu mungkin, tapi makbulnya tidak. Malah berdosa pula kalau mengumpat. Dan raja, mengharapkan, ya Allah, inilah yang termampu kita buat sebagai hamba-Mu, terimalah. Jadi 6 dibawa, kata Imam Al-Ghazali, untuk kita dapat puasa khusus. 1, jaga penglihatan. 2, jaga pendengaran. 3, jaga lisan, perkataan. 4, seluruh anggota badan. 5, jangan makan perkara yang halal, makanan yang halal banyak sangat ketika buka puasa, sebab mudaratnya ada. Kemudian nak payah nak qiyam, tarawih dan sebagainya, ya. Yang terakhir, ketika buka puasa, bawa 2 sifat. Satu namanya khauf, bimbang-bimbang, puasa kita tak diterima Allah, tidak makbul, sah tu mungkin. Yang kemudian satu lagi, raja, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sepanjang PKP tadi, Al-Faqir ada menulis 2 kitab yang ada kaitan dengan puasa. Nanti boleh tengok-tengok di luar nanti. 66 hadis Fadilat Ramadan, dan satu lagi ringkasan fiqh puasa. Dan yang ini ada bercarta, bercarta macam mana nak bayar fidyah, perkara yang membatalkan puasa kalau mak meninggal ketika Ramadan ataupun 1 Syawal ataupun dalam Syawal, apakah perlu diganti puasanya, fidyah ataupun tidak. Di sini dijelaskan dalam gambar wajah. Syukran jazilan Habibna Syekh Ali dan semua sekali, para masyayikh, para habaib, maaf kalau salah silap. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afwu minkum.